Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini sama-sama kita berkumpul di surga atau pada kuat untuk meneruskan rutin biasa kita sudah semangat berjemaah dan diisi selepas itu dengan sedikit tazkirah layar. Dan saya ingat setiap tahun ada tazkirah layar tadi banyak haji di orang sini kan. Saya ingat kita kalau ingat ada tazkirah sudah bulan puasa. Orang pun ada sebagai masjid Nasrullah, dia stop tazkirah kuliah kan. Tapi sebagian masih meneruskan, cuma mungkin di awal tarawih ataupun selepas Isya kan. Ada yang buat waktu maghrib ada juga kuliah dan biasa, tapi waktu maghrib ada di Subang kan. Dan ada juga yang buat di ujung after finish meeting tu, dia bagi tazkirah dia about 20 minutes, half an hour kan. Tadi orang dah balik tinggal juga ya. Dan saya tidak nafikan masih ada segelintir ya. Buat di tengah-tengah ada lagi, walaupun dilarang sebenarnya. Tadi itu standard Islamu, tazkirah di tengah-tengah tarawih ini dilarang. Kita tengok edaran itu akan berhutang tadi. Kalau nak buat sebelum atau selepas. Tapi ada juga orang buat, ada juga orang. Tapi setakat ini tak ada tindakan lagi dari kata dia buat dia. Jadi kalau ini typo. Baik. Dan saya pun tak ingat. Kau minit berapa minit kan? Ni mukadimah tak kira tau. Baru letak. Berapa minit? Tengok lah. Okey. Minit pertama. 3 hari mukadimah. Okey. Kita hari ni saya pun tak kira sebenarnya. Kita pun 14 kan? 14 kan? Sebab saya dah ada seminggu dulu ni pulang alik ke Kelantan balik. Masa pulang ni saya tak balik pasal waktu saya keluar pulangan. Dan sebenarnya malam ni malam pertama saya semayang di luar ni. Jadi saya tengok anak di dalam masih ramai lagi ya. Dan saya kira tidak terlewatlah untuk saya berkongsi perkara yang asas tentang Ramadan. Dan saya nak petik tuan-tuan apa yang ditulis dalam laman web yang dikeluarkan oleh dia bukan Majlis Fatwa tapi dia panggil apa, Kementerian Wakaf kan. Kalau kita tengok di internet tidak ada Islam kan, biasanya Islam kan. Di mana dinukilkan atau dinotakan dalam laman berkenaan tentang Asma'u Ramadan, the names of Ramadan, nama-nama Ramadan. Kerana menjadi kelaziman orang Arab sebenarnya, dan saya kira bukan orang Arab saja, orang Melayu bukan. Kerana ini kebiasaan. Setiap sesuatu dia ada lebih daripada satu nama. Orang Arab, of course lah ya. Contoh kita ambil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada berapa nama? Banyak kan? Satu ya, Muhammad. Sebagai nama memang dia dipanggil oleh orang sendiri, orang panggil dia. Muhammad nama-nama dia lah. Ada orang panggil dia Abdul Qasim, selaku anak dia sulung. Anak dia sulung nama Qasim, panggil Abu Qasim, orang Arab. Anak dia sulung tu nama apa? Kebiasaan lelaki lah.
Kalau anak sulung dia perempuan pun dia dipanggil dengan abu perempuan juga. Dan saya tak ada anak lelaki, saya anak rumah aja, nama Umairah, Abu Umairah, saya tu. Tapi orang tak panggil kan. Apa ni panggil saya Abu Umairah. Kebiasaannya anak lelaki lah. Tapi kalau anak sulung dia anak perempuan, dia dipanggil dengan nama anak perempuan itu, taruh Abu kat depan. Anak pertama anak perempuan. Kemudian anak kedua dia dapat anak lelaki, dia terus dipanggil dengan nama anak lelaki yang kedua. Kerana anak lelaki dia power sikit lah berbanding anak perempuan. Tapi in case kalau dia tak ada anak lelaki, anak perempuan itu dia akan dipanggil oleh sebelah sahabat, dipanggil dengan nama anak perempuan. Contohnya Abu Fatimah, ada sahabat tu nama Abu Fatimah, kerana anak dia nama Fatimah. Dan dia tidak ada anak lelaki. Baik. Jadi orang panggil Nabi Abu Qasim. Sebahagian orang Arab juga memanggil Nabi dengan nama Abu Ibrahim, ada juga. Jadi banyak nama kan. Dan sebagian nama tu memang Allah Ta'ala bagi. Abu Qasim tu orang panggil dia, Allah Ta'ala tak bagi nama tu, orang panggil dia. Tapi ada nama Nabi Muhammad orang bagi, Allah Ta'ala bagi. Ya. Contohnya Nabi SAW dipanggil dengan nama Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Syafiq dan beberapa yang lain. Itu pembelajaran akidah Islam tentang asma'u Rasulullah SAW, the names of the Prophet SAW. Kerana sebagainya ada apa-apa kita pun kena belajar nama-nama Rasulullah SAW, terutama yang tauqifi, yang berasal kepada wahyu. Kerana Nabi ini ada dua nama, satu yang berasal pada wahyu secara khusus, satu yang tidak berasal pada wahyu tapi dipanggil oleh orang lain kepada dia. Baik, back to Ramadan. Ramadan ni pun sama tuan-tuan, sebab dia perkataan Arab. Walaupun kita duk panggil Ramadan orang Melayu kan, banyak perkataan Arab kita ambil. Saya belajar di UAE tuan, saya boleh kata sebahagian besar daripada kawan-kawan saya boleh cakap Melayu. Of course ada ekor wajib ambil bahasa Melayu. Kita orang Melayu kena ambil bahasa Melayu, orang yang foreigners pun kena ambil bahasa Melayu. Dua subjek, bahasa Melayu mat, bahasa Melayu. Kita orang Melayu satu je, Depo. Jadi Depo pandai cakap Melayu, sudah belajar. Nah kalau tak belajar tak boleh, mesti ambil bahasa Melayu, dah kena pas requirement dia. Dan salah satu sebab kenapa Depo boleh cakap bahasa Melayu di samping Depo belajar ialah kerana bahasa Melayu itu sendiri sebagainya daripada bahasa Arab. Betul tak? Dan anak tuan-tuan belajar tahun 4, tahun 5, tahun 6 memang ada satu slot dipanggil bahasa pinjaman. Dan anak kan balik buku bahasa Melayu kita memang ada. Itulah bahasa-bahasa luar yang diambil dan diserap ke dalam bahasa Melayu dan dijadikan bahasa Melayu. Satu bahasa Inggeris yang lebih kepada teknologi, satu lagi bahasa Arab dalam hal keagamaan. Memang kita banyak guna bahasa Arab. Dan sebahagian besar daripadanya kita tidak terjemahkan kerana susah dan tidak praktikal sama sekali. Boleh terjemah masjid nak terjemah bahasa Melayu, boleh. Contoh bila kamu dewan lah. Dulu tuan nak belajar bahasa Melayu kena beli kamu dewan. Sekarang tak payah beli, kita boleh download saja daripada internet. Kalau tak ada belajar sangat internet tu orang yang handle, orang yang masukkan dalam DBP masukkan. Untuk orang Melayu yang ada di Malaysia ni tahu bahasa dia sendiri. Tahu dulu baca ni. Apa dia kata kalau masjid? Tempat ibadah orang Cina. Boleh je tuan-tuan. Bagaimana tu? Tukar daripada pergi masjid, pergi rumah ibadah orang Islam. Saya nak pergi rumah ibadah orang Islam. Jadi panjang lah. Sama juga dengan perkataan-perkataan lain, termasuk Ramadan. Ramadan ni ialah bulan puasa bagi orang Islam. Boleh je tuan-tuan. Cuma tapi agak sukar. Jadi mau tidak mau perkataan itu dimelayukan. Ramadan pun sama. Cuma beza Ramadan ni, pertama kerana dia bahasa Arab, memang bahasa Arab dimelayukan. Yang kedua ialah kerana hubung kait dengan syarak, di mana syarak sendiri pun dalam banyak hal nama-nama itu memainkan peranan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memang bagi banyak nama kepada sebahagian perkara, termasuk Ramadan dan beberapa hal yang lain. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun banyak nama. Betul tak? Betul nama Allah hanya Allah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Walillahil Asma'ul Husna. Fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia, maka kamu panggillah dia dengan nama itu. Ya tak?
sekali-sekala, Ya Rahman, Ya Rahim. Saya sakit, Ya Syafi. Ya. Saya nak sehat, Ya Mu'afi. Saya miskin, saya nak kaya, Ya Wani, Ya Mudi. Aku nak dapat damai itu untuk mohon pada Al-Fatihah yang tuan-tuan baca setiap hari 17 times, 17 kali. Selain daripada Al-Fatihah, dia ada banyak nama tak? Ya. Apa nama selain Al-Fatihah yang tuan-tuan tahu surah itu? Ada banyak. Ada 12 sekurang-kurang. Ya. Al-Fatihah, Al-Syafiyah, Al-Afiyah, Al-Asas, Al-Ruqyah, Jambi. Anak kita sakit, tak ada kena buat romo. Bahagian tu romo tu pelawak aja, tipu je tu. Jambi sendiri baca Al-Fatihah banyak-banyak kepada dia. Di klinik lah, dia lah, kita ambil ubat lah. Tapi kita boleh kerana Al-Fatihah ni Jambi. Dan sebagian sahabat Nabi boleh beli Jambi sihat. Ya, rasa sakitnya Allah tak ada bagi. Dia boleh juga bagi kita sihat. Tapi kita kena usaha lah. Usaha dengan jalan-jalan seperti itu. Dan Jambi juga. Tadi satu untuk doa dan harapan kita kepada Ramadan pun sama juga. Ulama-ulama kita seumpama dinukil dalam ulama ini, dia kata li Ramadan ni asma. Barulah semuanya bagaimana? Saya ringkaskan. Bagi Ramadan itu ada nama-nama kata. Macam tadi lah ada banyak nama kan. Kita tahu banyak, tapi bagus. Tapi kalau kita tahu sikit pun tak apa. Kalau tak tahu tu bukan fardu ain pun. Kalau saya tak tahu tak nama Al-Fatihah ada banyak bukannya. Tak dosa untuk mengetahui hal itu adalah tidak fardu ain, tak dosa. Kalau tahu lagi bagus dan bermanfaat untuk kita. Ilmu ni kalau nak kira fardu ain, tuan semayang ni bukan semua fardu ain pun. Maksudnya tidak fardu ain pun. Tapi kalau kita tahu, kebaikannya balik kepada kita sendiri. Betul? Lagi kita tahu, lagi bagus, lagi perfect kita punya ibadah. Lagi perfect kita punya ibadah, lagi diterima Tuhan. Dia kita nak. Baik. Bunyi berhenti lah. Ada syarat. Paksa berhenti pun. Okey. Jadi dia kata Ramadan ada banyak nama. Cuma saya nak malam ni ambil 3 je. Secara ringkas. Ni saya nak ingat ni. Kuliah saya lepas ni saya nak tanya ni. Asyik lah. Betul tak? Boleh tanya. Bila kuliah saya? Kalau saya tak kuliah sini. Saya kuliah sini dah 6 tahun kan. Dekat 7 tahun. 3 years before PKP saya dah kuliah lagi. Masa itu saya juga sampai. Ya. Jadi tak pernah hadir kuliah saya, hadir insyaAllah. Kita kongsi ilmu muamalah dan perkataan dalam Islam, which is dia satu ilmu yang baik lah untuk hidup kita. Selain ibadah kita dengan Tuhan, ada satu portion lagi adalah kita kan harta kita, bagaimana kita nak menguruskan. Kerana dalam hari ini harta juga memainkan peranan kan? Untuk kita kata apa, jadi muslim yang baik. Baik, ada banyak saya nak bagi 3 mana. Pertama katanya Syahrul Ramadan, Syahrul Syam. Nama-nama yang ada bagi Ramadan ni ialah bukan saja-saja, tapi ia menjelaskan tentang ciri-cirinya dan karakteristik atau kriteria yang ada pada Ramadan. Katanya Ramadan ni nombor 1 ialah Syahrul Syam, bulan puasa. Bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi bulan puasa ni satu nama daripada nama Ramadan. Arti kata lain, kalau tuan panggil bulan Ramadan dengan bulan puasa tidak salah. Malah menepati nama-nama yang ada dan ciri-ciri Ramadan itu sendiri. Kerana tidak ada bulan yang lain yang disebut sebagai bulan puasa melainkan bulan Ramadan. Betul tak? Bulan Syaban, Nabi pun puasa banyak bulan Syaban. Ya. Makanan Nabi istakmala siyami syahrin qattul illa Ramadan. Wa ma aktsara min siyami syahrin illa fi Syaban. Maka Nabi ni tak puasa penuh melainkan Ramadan. Dan Nabi juga puasa banyak, melainkan sedikit saja kalau dia tidak berpuasa melainkan pada bulan Syaban. Bulan Syaban pun Nabi puasa banyak, tapi Syaban tak disebut sebagai bulan Ramadan. Hatta kalau Nabi puasa penuh, which is ada juga Nabi puasa penuh. Tadi ikut hadis Salamah lah saya berbual, Nabi pun ada puasa penuh pada bulan Syaban. Tapi dia tetap tidak dipanggil sebagai bulan puasa. Kenapa? Kerana dia tidak wajib. Ya. Begitu juga bulan-bulan yang lain. After Ramadan bulan apa? Bulan Syawal. Ada puasa bulan Syawal.
Di mana majoriti mensunahkannya, walaupun majoriti kata tidak sunah. Tak boleh lah, tapi majoriti kata sunah. Termasuk dalam puasa. Tapi kita tak panggil bulan Syawal bulan puasa. Pasal yang disunahkan puasa 6 hari pun. Somal Ramadan summa arba'ahu sita min Syawal kana kasiyam min dahri. Siapa yang bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan penuh, and then bukan penuh. Siapa yang bulan Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia sambung 6 bulan Syawal, dia seumpama puasa setahun. Kerana Ramadan 30 hari bersama dengan 300 hari. 6 hari bulan Syawal bersama dengan 60 hari. 300 campur 60 jadi 360 hari. Ya. Jadi after tuan finish puasa bulan Ramadan, kalau ada masa dah kelapangan, tuan tambah lagi 6 hari bulan Syawal, tuan dapat seumpama tuan berpuasa setahun. Pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi puasa Ramadan lalu, saya hari itu ada balik kapur sekarang. Sakit, kumpul 2 hari. Gantilah 2 hari itu. Lepas tu baru puasa Syawal. Itu syarat kita nak dapat pahala setahun. Saya nak gabung, aku puasa Ramadan dan nak Syawal gabung, tak dapat pahala setahun lah. Pasal kalau gabung tak cukup 30 hari, dia kena cukup 30 hari. Puasa dulu, puasa. Kalau ada puasa dia tak nak bulan puasa. Dan itulah bulan-bulan yang lain. Pasal dia tidak wajib dan tidaklah disyariatkan atau disunahkan tersebut. Ada puasa tuan-tuan dia wajib tapi tak dikaitkan dengan bulan. Kita tahu bahawa wajib ni puasa Ramadan saja. Sebenarnya selain Ramadan ada lagi puasa wajib yang lain. Contohnya puasa nazar, wajib. Saya kalau anak saya masuk UAE, saya nak puasa 1 hari. Jadi wajib satu. Tapi tuan-tuan boleh saja berpuasa pada mana-mana hari. Sebab itu ia tidak dipanggil pada bulan Ramadan. Asal di bulan puasa. Puasa kafarah sama juga. Dia wajib tapi tak dikaitkan dengan bulan. Apa kafarah yang ada? Banyak. Orang Arab dia zihar isteri, dia kena kafarah. Berbulan betul-betul adalah dia punya kafarah dia. Sama juga orang yang menyetubuhi isterinya di siang hari dan kerana dia wajib berpuasa. Kalau dia setubuh, dia kena kafarah. Mereka hamba puasa 2 bulan je lah. Tapi ia masih tidak dipanggil bulan yang kita puasa itu sebagai bulan Ramadan, walaupun dia puasa wajib. Sebab itu bulan puasa tuan-tuan, jangan kita bersama isteri kalau kita ni diwajibkan berpuasa, walaupun kita tidak puasa. Kalau tidak, dikenakan kafarah. Di sini menjadi perawat. Saya puasa Ustaz, saya bersama, saya minum air dulu lah. Kena kafarah juga. Saya masak Syafi'i tak kena kafarah. Aku kata, bukanlah saya masak Syafi'i. Aku minum air ke, aku tak minum air ke, aku tetap digunakan kafarah. Awak nanti ke siapa? Memanglah ada berapa ulama yang kata tak payah apa kafarah itu. Kalau nak kira semua berapa ulama, mana ada isu yang tak ada banyak berapa, semua ada banyak berapa. Tidak. Semain Jumaat ada ulama yang kata tak wajib. Seriously, kalau kita belajar kita zakat fitrah, ada ulama yang kata tak wajib. Kalau kita belajar kita berapa itu tak boleh pakai, walaupun ada ulama yang betul. Kalau kita ambil the standard one, berapa yang paling selalu dengar, apa ada hadisnya. Jadi kafarah itu tak ada. Ya, 2 kan. Okey, maksudnya ada puasa wajib yang lain, tapi bulan yang kita puasa tak dipanggil sebagai bulan puasa. Melainkan bulan Ramadan saja. Sebab itu bulan Ramadan dipanggil sebagai syahrul syam, the month of fasting. Satu kan. Yang kedua tuan-tuan, bulan puasa juga dipanggil sebagai bulan Al-Quran. Tadi syahrul syam. Yang kedua syahrul Quran, the month of Al-Quran. Kenapa dipanggil bulan Ramadan, bulan Al-Quran? Walaupun Al-Quran sentiasa bersama dengan kita dan kita baca Al-Quran every day, anytime, anywhere. Tapi dia tak kira orang lain, dia kira bulan puasa, dia kira bulan Ramadan, bulan Quran. Merujuk kepada bulan ini diturunkan Al-Quran. Betul buku 9 Al-Quran. Kita ada surah Al-Fatah, kita ada surah Al-Quran, kita tengok. Maksudnya memang bulan Quran lah. Dan bulan ini tuan, memang kita digerakkan membaca Al-Quran sebanyak-banyak setakat kita mahu. Dan kalau kita ikut zaman salafus soleh tuan, mereka khatam Quran ketika semayang tarawih. Walaupun ada sudut riwayat itu ada ketika ini. Tapi nak kita ada riwayat Umar Al-Khattab ketika bulan Ramadan dia semayang berjemaah tarawih dan dia khatam Al-Quran keseluruhan pada bulan itu.
Sekira-kira pada satu malam dia akan sembahyang dengan 200 ayat. 200 ayat. 20 rakaat, 200 ayat. Kalau 8 rakaat pun 200 ayat. Sebab Umar dia ada 2 riwayat. Satu dia sembahyang 8 rakaat, sampai 3 binti sebelah lah. Satu lagi dia sembahyang 20. Tak salah kan? Kita sembahyang apa? 20. Itu sama kan? Dia kata tak habis tu 20. Okey. Tak salah kan? Tapi dia memang digalakkan kita kan? Ada yang ketiga, nama lain bagi Ramadan ialah Syahrul Qiyam, bulan Qiyam. Merujuk pada bulan ini digalakkan kita memperbanyakkan sembahyang, terutama Qiyamul Lail. Oh, saya tak aja Qiyamul Lail tak berapa. Terawih ini Qiyamul Lail tak? Terawih ini Qiyamul Lail, tapi Qiyamul Lail pada bulan Ramadan. Ya, sebab itu selain terawih ini kita panggil Qiyam Ramadan. Ada banyaklah model-modelnya, ada yang rakaat, ada yang hatta dulu ulama ada yang sembahyang sampai 39, ada yang 41. Sebab itu Qardawi dalam buku dia At-Taisir fi Fiqhi Ramadan, At-Taisir fi Fiqhi Siyam, The Simplified Way of Fasting. Dia sebut ujung tu dalam bab terawih dia ada apa? Wa man shalla 8 raka'atin falahu faqad ihtada bi hadyin Nabi. Siapa-siapa yang sembahyang 8 rakaat, maka dia telah mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah itu apa? Dia menjadi Islam orang. Wa man shalla 20 raka'atan falahu uswatun ala ahdi Umar. Siapa yang sembahyang 20 rakaat tanpa 20. Tapi saya sembahyang 8 lagi ya. Maka dia telah ikut apa yang telah dicontohkan oleh Umar. Ya. Wa ma shalla tis'atan wa salasina rak'atan aw wahidatan wa arba'ina rak'atan falahu uswatun min ahli Madinah. Siapa-siapa yang sembahyang lebih daripada itu, ada yang sembahyang 39, ada yang sembahyang 40, satu campur witir, maka dia telah mencontohi apa yang diamalkan oleh orang-orang di kalangan ahli Madinah, di mana ketuanya pada waktu itu adalah Imam Malik rahimahullah. Cerita dia sembahyang berapa pun tak salah, dah pertakbiran nak buat 8, kita buat 8. Saya ada banyak tempat tuan-tuan before this 20, tapi dibuat 8. Macam surau Al-Mahdi, surau Jumaat yang besar juga di Subang tu, saya pun berkuliah di situ sejak 10 tahun yang lalu. Dulu saya ajar Fiqh Ibadat, sekarang saya ajar Fiqh Muamalat. Dulu dibuat 20, starting from last year dibuat 8 pulang kan. Tapi tak jangan tirakan lagi lah setakat ni. Janji semayang ya. Jadi 3 nama Ramadan ni, pertama Ramadan Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, bulan puasa, bulan Quran, bulan Qiyam. Jadi di samping kita belajar nama Ramadan, kita belajar juga bahasa Arab insyaAllah ya. Jadi depan ni kalau buat bahasa Arab, mudahlah untuk baca insyaAllah. Aku berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sikit sebanyak pesan kita pada mulai ini, walaupun dia sekejap lah, tapi lama juga kita tidak boleh saya sekejap je. Mudah-mudahan adalah maklumat tertentu, ilmu-ilmu tertentu untuk kebaikan kita juga. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan itu tak boleh terbuka daripada saya, tak sampai kita mohonlah kepada Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhlah kita dengan tasbih.